Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Abdul Salam bin Abdul Hamid dan matriks nombor 270084. Sekarang saya akan menerangkan tentang topik court case review saya, iaitu Kerajaan Negeri Selangor Darul Ihsan versus Abdul Qahar bin Ahmad. Seterusnya, terlihat pada pengenalan kes, iaitu Kerajaan Negeri Selangor Darul Ihsan versus Abdul Qahar bin Ahmad. Seterusnya, panel hakim. Terdapat 3 panel hakim, iaitu Abdul Hamid Mohamad, CJ ataupun Court Judgement, Zaki Tun Azmi, PCA, dan Zulkifli Ahmad Makinuddin, FCJ. Seterusnya kita lihat tarikh penghakiman. Tarikh penghakiman ialah 3 Mac 2008 dalam Mahkamah Persekutuan Malaysia. Okey, baik. Seterusnya kita melihat kepada fakta kes. Abdul Qahar telah didakwa dengan 5 pertuduhan di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor. Pertuduhan pertama ialah di bawah Seksyen 7 Enactment nombor 9 tahun 1965 kerana menjelaskan doktrin yang bertentangan dengan Undang-Undang Islam. Seterusnya, Seksyen 8A kerana menggelar dirinya sebagai seorang Nabi Melayu pada zaman ini. Seterusnya, mengejek amalan yang berkaitan dengan agama Islam yang berada di bawah Seksyen 10B. Pertuduhan keempat adalah Seksyen 12C kerana melanggar dan tidak mematuhi perintah atau arahan yang sah dari Mufti. Dan pertuduhan terakhir sekali ialah Seksyen 13 Enactment 1995 nombor 9 kerana menyebarkan pendapat mengenai masalah yang bertentangan dengan Undang-Undang Islam dan fatwa yang sedang berkuasa di negeri ini. Fakta kes seterusnya adalah tertuduh telah mengeluarkan petisyen untuk mengisytiharkan peruntukan enactment negeri adalah batal dan tidak sah, dan mahkamah telah memperkenankan petisyen tersebut. Selepas itu, Kerajaan Malaysia dan Majlis Agama Islam Selangor dibenarkan masuk campur. Lalu, Majlis Agama Islam turut mengemukakan notis pergerakan segera lampiran 35A, iaitu segala peruntukan dan enactment yang terpakai di dalam kes ini adalah sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana yang diperuntukkan dalam perenggan 1 jadual negeri ke-9 Senarai Negeri Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Berdasarkan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, tertuduh membuat rayuan ke Mahkamah Persekutuan Malaysia sekali lagi untuk dibicarakan. Seterusnya kita beralih kepada isu. Di sini terdapat 2 isu yang dibangkitkan, iaitu keputusan Mahkamah, apakah keputusan Mahkamah Tinggi Syariah sah dari segi undang-undang, dan apakah kes Kerajaan Negeri Selangor Darul Ihsan versus Abdul Qahar bin Ahmad tertakluk pada Mahkamah Persekutuan Malaysia atau Mahkamah Tinggi Syariah. Seterusnya kita lihat undang-undang yang terpakai. So di sini ada 3 undang-undang yang terpakai, iaitu Enactment 9 tahun 1995 Enactment Jenayah Syariah Selangor. Seterusnya Enactment 1 tahun 2003 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor dan Perlembagaan Persekutuan. Di bawah Enactment 9 tahun 1995 Jenayah Syariah Selangor adalah Seksyen 7 yang berkaitan dengan doktrin palsu, Seksyen 8A berkaitan dengan dakwaan palsu, Seksyen 10B menghina atau menyebabkan agama Islam dipandang hina, Seksyen 12C menghina pihak berkuasa agama, dan Seksyen 13 pendapat yang bertentangan dengan fatwa. Enactment 1 tahun 2003 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor, Seksyen 49 berada di bawah enactment ini, iaitu fatwa yang disiarkan dalam warta adalah mengikat. Maksudnya, segala fatwa yang telah diwartakan akan mengikat umat Islam di dalam negeri Selangor. Seterusnya, Perlembagaan Persekutuan. Terdapat 2 undang-undang yang terpakai di dalam kes ini, iaitu Perkara 121A dan Perkara 1281 yang berkaitan dengan bidang kuasa Mahkamah Persekutuan. Seterusnya kita lihat keputusan mahkamah terhadap kes ini. Isu yang pertama diselesaikan dengan merujuk kepada perenggan 1 Senarai Negeri Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan, iaitu semua peruntukan dan enactment yang terpakai di dalam kes ini mestilah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, iaitu selaras dengan peruntukan perkara 121-1A, iaitu menghalang Mahkamah Sivil mencampuri urusan Mahkamah Syariah. Seterusnya, Mahkamah Persekutuan Malaysia memutuskan
Mahkamah Syariah berhak untuk memutuskan kesalahan tersebut merupakan kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini kerana tiada isu langsung mengenai Mahkamah Tinggi Syariah cuba untuk mentafsir Perlembagaan Persekutuan. Kesimpulannya, berdasarkan fakta-fakta dan hujah yang diberikan, Mahkamah mendapati tiada kesalahan undang-undang dan fakta yang salah telah diterapkan dalam pembuatan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah. Jadi, rayuan tertuduh terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah ditolak. Seterusnya, kita beralih kepada analisis terhadap keputusan Mahkamah. Secara kasarnya, saya bersetuju dengan keputusan Mahkamah Persekutuan Malaysia menolak permohonan tertuduh dan membenarkan keputusan sebelumnya yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah kerana pendakwaan yang dikenakan terhadap Abdul Kahar adalah mengenai kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi, segala undang-undang dan enakmen yang terpakai dalam kes ini adalah selaras dengan Perenggan 1 Senarai Negeri Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Jadi, pembicaraan kes ini wajar berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah. Seterusnya, saya juga bersetuju bahawa kes Kerajaan Negeri Selangor Darul Ihsan versus Abdul Kahar bin Ahmad tertakluk kepada Mahkamah Tinggi Syariah. Hal ini kerana Mahkamah Tinggi Syariah berkuasa untuk memutuskan kesalahan yang didakwa ke atas Abdul Kahar merupakan kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kesimpulannya, keputusan Mahkamah Persekutuan Malaysia menolak rayuan yang dikemukakan oleh Abdul Kahar adalah wajar kerana kesalahan yang dilakukan olehnya adalah kesalahan yang berat dalam ajaran Islam seperti menjejaskan institusi Islam itu sendiri serta mengancam akidah umat Islam yang lain. Jadi, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.